Sehari dalam hidup Atin Ahmad, bagaimana? Sehari tu sehari daripada pagi sampai malam. Saya. Okey. Kalau cakap pagi, kalau dulu pagi tu memang saya orangnya cepat untuk bangun. Kalau ada temu janji katalah pukul 8, saya mesti dah ada tempat temu janji tu pukul 7. Itu tak tahu dari mana belajar, tapi saya memang macam itulah. Hormat waktu lah. Hormat waktu, punctuality, orang tak pernah beat. Sampai dengan kawan-kawan pun orang cakap, kau ni madang datang dulu je. Tak tahu, saya suka datang dulu sebab saya boleh buat banyak kerja. So selalu akan bangun pagi tu. Kalau dulu cepat bangun. Tapi masa tu beredar, bangun pagi dah boleh bangun, tapi dia macam ada delay sikit. Nantilah. And tengok pukul 10 dah kelang kabut. Tapi selalunya pagi, insyaAllah kalau tak penat, cuba bangun solat subuh. Cuba mandi siap semua lepas tu. Tapi kadang-kadang terlepas juga sebab kepenatan. Nanti tengok subuh dah habis tu, ada masa baru pukul 7 kan. Baring kejap baring terus tertidur balik, lihat. Tapi nanti kena ingat balik, tak bagus lepas subuh tidur balik. Kan rezeki pun tak bagus kan. Itu semua dah baca tapi tahu, tapi buat juga. Walaupun saya ni dah berusia pun kadang pun masih terlepas pandang benda-benda ni. So selalunya lepas solat subuh, sama ada tertidur atau tidak, mandi, siap keluar rumah, saya suka pergi sarapan, tak boleh lepas kopi O. Itu macam satu benda mesti lah. Dia kalau tak dapat macam putus kasih tau, nanti macam ngantuk. Macam miss satu hari tu tak dapat minum kopi O, dia punya miss tu kerinduan dia lain macam. Hari-hari? Hari-hari mesti nak satu gelas jadi lah. Sebab dia macam kasih energi lah, segar rasa kan. Jadi mungkin bila tak dapat tu, nanti akan mesej siapa-siapa. Nanti datang belikan Cik Tin kopi O Dalifa ke jadi mangsa ke siapa-siapa lah. Nanti diorang akan belikan. Dia mesti nak, kalau minum kopi O ni, yang bestnya kopi O kedai Cina. Tak tahu dia punya kau-kau tu lebih sedap lah. Lebih sedap. Itu rutin saya kopi O dan pergi tetap kami buat kerja saya, apa yang patut saya buat. Selalunya saya ni orang kata je artistic director, tapi saya pakai liau, semua saya buat. Saya sampai buka pintu biasa, semua bersihkan, sapu kat depan, bersihkan office ke apa. Dan saya buat kerja saya lah, apa yang saya nak buat, check email, check saya Facebook, mesej-mesej ke apa. Dan kalau ada kerja tertentu nak buat, saya akan pergi ke production room, check apa yang saya buat kalau ada production, check lampu kat mana, nanti duduk tengok kat mana lampu nak pasang. Kalau saya punya sendiri atau siapa pun direct, saya selalu concern macam mana kerja tu diorang nak selarikan. Saya akan selalu perhatikan tu, apa yang tak kena. Mungkin saya suggest diorang kalau nak pakai lampu ni kat area mana, so gunakan lampu yang apa. Sebab lampu kita pun ada yang tak boleh berfungsi dengan baik kan. So kadang-kadang saya bersihkan black box, vacuum, mop. Saya tak kisah itu status orang tengok macam mana ke, bagi saya itu semua perkara yang saya rasa exercise juga kan. Vacuum, mop, sampai keluar-keluar semua, sampai kat koridor. Dan saya continue kerja saya. Dan kalau Dalifa datang dan ada something nak discuss dengan dia pasal admin, pasal Dalifa, dia ada satu kerja lain. Dia set, dia akan buat belajar, ajar kat sekolah, school program, ataupun sometimes dia need to tolong mak dia dulu kat rumah settle, dan dia datang dan kita continue kalau ada apa-apa admin work atau apa-apa benda yang kita nak settle for theatre production dengan dia. Dan rutin tu begitu. Dan sampai petang, kalau tak ada apa-apa saya balik. Kalau balik pun saya selalu singgah pergi minum teh pula. Malam teh pula? Tak, petang tu kalau sempat saya fikir-fikir nak balik rumah, nak tunggu feeder bus, lambat kan buang masa, minum teh je saya segar kan. Minum teh ke, atau saya balik, saya singgah rumah kakak. Atau kalau tak pun rutinnya kadang selalunya saya suka singgah mana-mana kedai kopi atau Burger King ke, at least minum air panas sikit dan baca artikel yang terlepas. Sebab selalu kalau naik MRT saya suka baca surat khabar. But nowadays pasal kita dah beli surat khabar tu datang kat cerita kami, tapi saya termiss baca surat khabar tu lah. Sebab jadi saya baca kat handphone je berita harian. Itu rutin yang memang saya selalu akan buat kalau ada meeting kat luar dan kita pergi. Kalau tak ada, dan kerja je macam biasalah. Balik, singgah mana-mana kedai kopi, minum, baca surat khabar dan balik rumah. Lepas tu mandi, solat lah. Kalau sempat, yang tak sempat buat kadang lah. Tapi kat cerita kami, rasanya kita memang ada pilihan yang senang. Anytime nak solat aja. Benda tu okey lah untuk saya rasakan keadaannya. Dan kalau tak, malam saya kena rehearsal. Saya akan rehearsal rutinnya
Lepas maghrib kita start rehearsal lah. Start rehearsal sampai malam. Dan balik malam tu biasa jalan kaki, naik MRT, kalau penat naik teksi, kalau ada orang ajak naik kereta, tumpang, bonus lah tu kan, selamat lah. So save sikit masa dan tenaga. Dan balik malam, mandi, tengok TV. Saya suka tengok drama yang dah malam-malam, kalau ada ulangan ke dekat TV1 ke atau kat TV3, sebelum tidur saya tengok. Kalau dulu saya tidur, saya suka lampu terang sebab ada pengaruh takut. Kerana ada satu kejadian adik saya sakit, jadi saya dah terbiasa tidur lampu terang. Lampu terang ini pun saya boleh tidur. Jadi bila lampu gelap saya tak boleh tidur. Jadi bila dipikirkan baca buku cakap, oh tak bagus kita ni kalau tidur lampu semua terang, dan saya akhirnya now rasa okey, saya dah boleh tidur dalam gelap balik. Dia at least ada cahaya-cahaya kat tingkap, dia okey. Alhamdulillah, itulah rutin saya sehari-hari. Rehearsal, bangun pagi, buat benda yang sama, ikut pada keadaan masa yang diperlukan. Kalau ada program yang tertentu siang kan, tu nak kena set time lah, mesti nak kena bangun siang juga lah. Tapi saya rasa mungkin kerana saya dah semakin meningkat usia, dia dah ada slow sikit. Dia tak macam dulu lincah kan. Sekarang ada, dia cakap, rasa aku sekarang buat kerja macam lambat ni. Dulu semua boleh buat macam fakta usia. Mungkin saya fikir fakta usia. Tapi kadang-kadang ada kedegilan dia juga. Kadang bila pasang lampu suruh budak macam mana nak fokus, pasang macam mana, mak dia tak tahu macam, kadang saya bodoh orang korang dia tak tahu. Biasanya nanti saya panjat naik, saya cakap baik-baik jatuh. Korang suka aku jatuh, korang tak nak belajar. Just naik, pasang sendiri, nanti saya cakap, okey kalau naik tangga jaga safety. Kena tangga dengan anggaran lampu kena jaga. Jadi kita berdiri, keadaan dia safe lah. Tak pasang lampu sini, pasang nak lampu sini, naik tangga sini habis nak kena pusing macam gini. Kan tu tak safe benda tu. So all these things nak kena teach them, sebab kat teater kami tu kan bertukar ganti kan orang kan. Jadi nanti ada yang dah pandai dah tak lagi. So nak kena ajar budak baru lagi. So kadang dia orang ni selalu tak alert dia orang punya safety, tak nak pakai kasut, panjat macam gitu je. Saya nanti kaki kena bersih, bisa. Semua tak nak dengar sebab saya dah lalui, saya tahu. Dulu champion naik tangga tak nak pakai kasut juga, tapi kesan sakit tu dah mula rasa. Sendi kita dah mula rasa sakit. So all these things saya buat. Saya masih lagi, kalau orang yang tak pernah nampak dia orang tak tahu. Saya masih lagi panjat dan pasang lampu. Alhamdulillah, Allah kasih kesihatan tu masih boleh panjat. Tangga pun tinggi kan, jadi safe lah. Pasang lampu, ambil, buat. Tapi kalau too agresif, balik badan sakit lah. So, itu biasanya, dan saya cakap korang kena belajar. But now saya suka sebab daripada lampu yang wire tak organize, now dah more organize lah. Semua saya melalui perbezaan masa tu. Permulaan saya pun bermula dengan awak dulu buat black box kami. Salah seorang tenaga yang tolong saya. Lepas tu saya pun yang antara yang tak pandai-pandai. Tak pandai-pandai. Dia yang nak stun sekati kan, kena jerit-jerit semua. Benda tu sekarang dah lebih organize lah. Bila dah teratur, saya suka sebab saya dapat membantu budak-budak baru yang minat dari segi bidang teknikal. So diorang boleh belajar pasang lampu macam mana, design the light kalau diorang nak buat. So ini semua saya tak tamak, saya nak share. Cuma bila diorang tak boleh buat, itu saya rasa kadang saya tak sabar. Saya terpaksa tunjuk dan saya terpaksa buat, tunjukkan kepada mereka. But nowadays, itulah rutin saya. Itulah saya dari kereta dengan kerja saya, balik rumah. Jadi hari yang Puan Atin tak bekerja pula bagaimana? Apakah aktiviti kegemaran anda? Okey, dia aktiviti satu, kena target tak cukup tidur kan. Kalau terlalu sibuk nak bayar hutang tidur. Tapi macam mana bayar hutang tidur pun tetap bangun siang jugalah, bangun. Keluar pergi cari breakfast, beli apa yang patut ke. Saya suka duduk kat library. Kalau saya rasa saya nak membaca, saya baik duduk kat library. Kalau kat rumah, pengaruh TV, tidur. Jadi suka duduk kat library, Ulen Library ya. Minum kopi kat situ sambil baca buku atau baca surat khabar. Sometimes pun saya ada kerja teater yang saya nak buat direction, tapi saya belum confirm apa saya nak buat. Saya duduk kat library, menelaah. Itu saya suka buat. Kalau tak dapat buat benda, at least saya membaca. Sebab membaca tu tak boleh lepas lah. Saya suka sangat membaca. Jadi hujung minggu pun habiskan masa untuk library lah. Melainkan kalau kakak daripada Tuan Siang, hari Minggu tu ada apa-apa ke kan, nak gather ke kan, pergi jumpa diorang lah. Kekata keluarga, apakah erti buat Atin? Bagi saya, keluarga tu penting sekali. Dia sesuatu yang membahagiakan, dia sesuatu keindahan yang kita tak boleh dapat mana-mana. Keluarga tu penting. Terima kasih. Dalam video pingat budaya, Puan Atin menyatakan yang ibu tidak merestui penglibatan anda dalam bidang seni terutamanya.
Tapi akhirnya bagaimana anda mendapat restu ibu tu sendiri? Kerana restu ibu tu penting. Saya tak tahu dia restu atau tidak akhirnya. Sebab selepas saya involve dalam teater, dalam beberapa tahun dia meninggal. Tapi apa yang saya tahu dari apa yang diceritakan oleh adik saya, maksud saya degil kan, involve teater, tak ingat buat benda-benda lain. Kita ni pun manusia biasa, leka. Jadi mak saya ada tengokkan saya ni lah. Rupanya my sister cakap, kau nasib baik tau. Kau tahu tak, mak dah tengok-tengokkan kau, mak nak kenakan kau. Nak kenakan apa? Maksudnya mak saya nak kenakan saya ilmu ke apa supaya ni saya duduk rumah, jangan main teater tau. Saya dengar tu saya panik tau. Wah, nak buat apa macam gitu sekali. Takut tidur malam kunci pintu dari dalam. So sebenarnya termasuk, tapi bila mak tengok tu orang tu bilang sebenarnya anak ni memang minat teater. Biarkan dia, tu minat dia, tapi cuma dia leka. Jadi beritahu dia. Jadi saya tahu kelekaan tu mungkin yang mak saya risau sebab dalam keluarga diorang semua suka nyanyi tau. Saya seorang pergi ke teater, saya tak tahu kenapa. Tapi bila saya check balik, sebelah bapak saya ada bapak saya punya adik lah, dia main bangsawan. Jadi agaknya ada influencer sebab saya tahu semua orang dalam keluarga saya minat muzik dan menyanyi. Tak tahu kenapa saya seorang boleh tercampak ke teater, tapi seni juga kan. So bila saya dengar mak saya cakap pasal saya leka, jadi saya cuba perbaiki kat situ, cuba ambil hati dia lah. Tapi dia tak lama je sebab saya masih dalam proses belajar lagi dalam teater tu, dia dah pergi meninggalkan saya. Tapi satu yang saya kecil hati, sedih, masa tu masuk festival teater remaja. Bukan festival remaja, ini pesta dulu Sriwana ada satu competition, pesta drama Sriwana something lah. Menang. Bolot semua suka, 2 kategori kita dapat. So bawa balik piala taruh ke atas TV. Balik dia taruh, cari tak dekat bawah. Dia tak suka. Rasa macam kena sepak, tapi dalam hati cakap for me tu semua cabaran lah. To prove ni bukan main-main. So cuma yang tahu itu je lah. Bila saya berlakon first kat kampung, dia datang tengok. Masa tu baru buat orang tempat kampung tu kegiatan belia lah, nak buat drama raya. Buat lah. Dia tengok. Tapi setakat tu dia tak nak saya teruskan. Tapi sebab saya nak teruskan, jadi dia jadi marah. Setiap kali nak pergi berlatih, skrip sembunyi kat belakang baju ke, selit-selit kat mana. Nak keluar pergi panggung negara, nak melintas daripada rumah makcik tu, dia duduk situ pun takut. Jadi saya rasa kelekaan tu mungkin yang membimbangkan sebab dalam keluarga saya seorang yang mungkin memecah tradisi, involve dalam teater, masa keluar petang, balik malam-malam. Orang dulu mana suka. So itu mungkinlah yang dia tak suka. Tapi saya rasa sekarang seluruh keluarga pun tak kisah apa saya buat teater tu, diorang lebih menggalakkan, menyokong. Okay. Kalau kita berbual pasal teater, mungkin ramai yang tidak tahu sejarah panggung negara yang membuat teater Melayu ke tahap yang sekarang ini. Jadi apakah impact panggung negara buat dunia teater Melayu? Sebenarnya sebelum ada panggung negara tu pun saya rasa kegiatan teater Melayu memang dah bergerak dari Sriwana, perkumpulan seni. Panggung negara tu lebih kepada tempat hiburan lah. Dan di panggung negara tu dia ada kegiatan seni, tarian Melayu, India. Yang bagian kat sana pun saya ingat Sriwana, Cik Gani. Saya selalu curi-curi tengok rehearsal dan ada grup teater kat situ yang diketuai oleh Nadi Putra. So cuma tempat tu specialnya kalau cakap dia menjadi macam ikon kalau sekarang orang kata Esplanade. Dulu Panggung Negara bestnya kalau orang tengok konsert yang tak dapat tiket, dia orang boleh naik, boleh beli tiket daun. Tiket daun tu maknanya dia orang panjat pokok kat belakang tu. Kan belakang dia kan open kan, terbuka. Jadi terbuka tu siapa yang tak ada tiket atau tak ada duit nak beli tiket, dia orang akan pergi kat atas bukit tu. Sebelah belakang dapat juga tengok konsert atau apa show yang sedang berlangsung kat situ. Yang bestnya bila saya bergiat dekat Panggung Negara tu, bila kita tengah ada rehearsal, kebetulan ada konsert, kita dapat nampak selebriti tu depan mata kita sendiri ulang-alik jalan. Sebab kita dalam kawasan diorang dan orang luar tak boleh masuk sebab dia kunci. Tapi kalau kata Panggung Negara tu satu kegiatan seni teater, tidak. Dia cuma ada kegiatan teater, tapi kalau dulu masih menjadi ikon kat situ panggung Victoria Theatre. Dan dipelopor oleh grup-grup yang lebih mampan masa tu, Sriwana dan perkumpulan seni. Kira Panggung Negara tu satu kumpulan yang baru tumbuh
dipimpin oleh Nadi Putra juga dengan generasi kedua bagi saya yang nampak lebih aktif kat situ. Tu yang saya tahulah Panggung Negara tu. Jadi anda katakan yang Nadi Putra ialah pelopor Panggung Negara pada ketika itu. Nadi Putra juga adalah penerima pingat budaya. Jadi apakah beliau sedikit sebanyak mempengaruhi atau adakan impak dalam hidup anda dalam bidang teater? Khusus Tuan Nadi Putra. Kalau saya nak kata Nadi Putra sebagai mentor saya, tidak juga sebenarnya. Dia lebih kepada seorang yang saya rasa mengesan bakat saya dan juga orang yang mempercayai saya boleh buat kerja teater. Kalau kata orang yang betul menjadi mentor saya, bagi saya dia Jumali Kasmadi. Dia pelakon teater, dia pelakon TV, dia juga makeup artist. Sekarang dia dah bermaster di Perth. Dia bagi saya memang mentor saya sebab saya banyak belajar dengan dia. Mungkin cara dia tu yang banyak saya ambil. Dia punya garang, tegas dia, punctuality dia. Saya sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Jumali Kasmadi. Dari Nadi Putra. Nadi Putra dia pemimpin di situ. Dia jarang ada. Tapi bila ada production besar yang dia handle, dia mencari kru. Waktu tu saya masih budak baru, saya disuruh jadi penolong pengurus pentas. Tapi orang yang dah lebih lama situ tak happy sebab budak baru nak jadi SM, tak tahu apa-apa. Tapi saya sebenarnya bukan bodoh begitu. Saya baca buku pasal teater, apa kerja belakang. Saya belajar sendiri. Jadi bila saya disuruh tu, saya just simpan hati lah, tak nak cakap apa-apa sebab Nadi Putra kata saya rasa budak ni boleh buat. So, jadi saya buat daripada dari situ saya belajar. Dengan Nadi Putra saya belajar bila dia membuat direction waktu tu. Bila dia mengarah, saya ingat drama Tuhan. Tu festival lah, waktu tu festival, drama festival. Jadi saya tengokkan cara dia bekerja, macam mana dia do the direction. Saya suka memperhatikan. So saya belajar di situ. Jadi bila dah masa tu berjalan terus, SM tak timbul-timbul, saya dialihkan kepada jawatan sebagai pengurus pentas. Saya kontrol semualah. So bila nak start rehearsal pun dia yang cakap kalau Atin tak start, kita tak boleh mula. So dia bertolak daripada dia. So Nadi ada that respect to me yang tanggungjawab tu saya kena handle sekarang. Jadi dia menjadi pendorong rasanya mengesan dan pendorong membuatkan saya yakin saya boleh buat benda tu. Bila saya dah buat, show tu berakhir, semua cakap kau boleh buat, semua lepas tu semua nak panggil jadi SM kita. Nanti buat itu kita baru orang nak pandang. Jadi maknanya kita kena buktikan kebolehan kita baru orang nak pandang kita. Situ bagi saya Nadi lebih menjadi sebagai pendorong, pengesan bakat saya. Tapi mentor sebenarnya Jumali Kasmadi. Tapi kalau betul-betul orang yang menolak saya pada arahan Salih Orpi. Kami sama-sama kat Panggung Negara. Walaupun dia muda daripada saya, dia senior, dia masuk dulu, dia dah lebih experience. So kita sama berbengkel, dia pun pernah mengajar saya sebenarnya. Dan daripada situ kita nak masuk festival teater remaja, dia yang cakap, kau dah tulis skrip kan? Nak direct tak sekolah ni untuk festival teater remaja? Boleh ke? Boleh dia kata. Nak cuba tak? Nak. Okey, dia carikan pelakon. Jadi saya rasa Saleh, kawan saya tu kira kita dah macam adik kakak saya, dia adalah orang yang membuatkan saya memulakan tugas sebagai seorang pengarah. Kalau takkan dia, saya tak tahu siapa yang nak tolak saya ke area tu. Salih Orpi. Jadi kita cakap pasal festival teater remaja. Festival ni telah banyak melahirkan penggiat-penggiat teater dan pelakon-pelakon yang hebat. Dan apakah penglibatan anda dalam masa jangka masa festival teater remaja ni? Bila ada musim festival teater remaja tu, kita memang excited gila biasa. Sebab kita tahu kita akan bersaing dengan orang-orang waktu tu Sabri Buang, Khairul Anwar Saleh, Sri Wayuni, Skyrudin, siapa lagi? Ketar sama geng, sama tim saya lah. Kita ada geng kan. So Junaida, Jumari, all these people semua ada nama-nama yang lebih kuat tau. So kita bersaing dengan dia orang, sama-sama tengah membina. So sebab tu budak-budak yang datang daripada festival teater remaja yang sekarang sukses sama ada TV atau pentas, saya memang respect sebab kita melalui satu hal yang memang mencabar kebolehan kita dan dia amat interesting sebab kita diberi kelonggaran mengarah, menulis, memilih pelakon. Tak semesti kalau festival remaja tu mesti nak budak sekolah. Yang ada tak bersekolah lagi. Saya pernah kena panggil, pelakon awak tak sekolah kan? Dia nak sekolah macam budak ITE ke atau budak JC ke menengah kan, tapi budak ni tak sekolah lagi. So saya cakap dia memang tak sekolah lagi tapi dia minat
Dia remaja. Kalau kita tak ambil dia, kasih dia saluran, siapa nak push dia kan? Ada tak pelakon-pelakon yang telah terlibat dalam festival teater remaja dan masih berlakon pada masa ini? Maksudnya Seri Wahyuni Jais, Khairuddin Samsudin. Sekarang Khairul Anwar Saleh dah dekat Malaysia, Astro. Saya rasa bangga lah tengok generasi festival teater remaja Ariati, Tek Papa, Siti Hajar, Sani Hussein dulu kita panggil pasal kita adik dia nak masuk. Itu dah peringkat pada generasi adik Rosita tak cukup pelakon. So dia cakap Siti Hajar approach me cakap tu dia panggil Kak Lima. Kak Lima boleh tolong kita tak? Kita tak ada pengarah. Pasal Nizam tak boleh direct dia cakap. Dia direct tapi si Suzairi Sumari boy yang kita panggil. Boy tak nak buat ni. Okay, saya tolong cakap. Okey aku boleh tolong kau tapi the direction kau rombak. Dia kata okey set. So jadi saya handle lah. Dan dia orang menang persembahan terbaik, pengarah terbaik, pelakon pembantu wanita terbaik, pelakon harapan terbaik. Suzairi menang, Siti Hajar menang. So satu benda besar masa tu lah. Habis Alin pun masa tu pun masuk. Asnida, dia orang tim lain lah. Tapi kita belum kena rapat. Sebab yang Siti Hajar punya geng ni saya dah campur dulu lah. So itulah orang-orang yang saya rasa saya respect now. Dia orang still progress. Siti Aisyah, saya tak pasti dia masuk tidak, tapi dia dah ada bergiat. Mungkin saya kenal dia masuk Lesel dulu dengan Hairi Razai yang sekarang ada dekat Melbourne. So orang generasi festival teater remaja ni memang sukses lah saya cakap. Sebab mungkin kita melalui satu pertandingan yang kita tak anggap main-main. Dia punya presentation bila kita nak dapat award wah macam menang Grammy, menang Academy Award macam mana. Rio rendah. Jadi memang orang mempunyai asas yang kukuh. Asas yang kukuh sebab kita belajar everything. Even kita masuk panggung, kita ada kasih satu hari je, okey kita punya nak sedap lampu, kita tak pasal share. The creativity semua nak kena gunakan on that time. So memang generasi festival teater remaja tu memang bagi saya membanggakan. Jadi bila melibatkan diri dalam festival teater remaja, di manakah kumpulan-kumpulan ini berpangkalan? Adakah di Balai Rakyat? Tidak, dia orang sekolah. Semua menggunakan nama sekolah macam Seri daripada Tanjung Katong. Macam saya menggunakan Buena Vista dengan Bukit Merah VI. Kemudian yang macam Siti Hajar, Rosita, Semani Ariati, dia orang daripada sekolah Bedok Saf. Bedok Saf pun dulu kuat. Bodrik, banyak sekolah ni semua kita dah kalau dia masuk sekolah, wah ini cabaran dia hebat. So kita suka persaingan tu sihat tau. Kita sebab kita ada satu sikap ingin menandingi, kalau kau bagus aku pun, semua ada senjata sendiri. Senjata di mana kita punya special kan, kat mana kekuatan yang kita tahu kita boleh buat. So bila Sabri dah mula grow dalam festival teater remaja, dia good dalam penulisan. So jadi kalau siapa dapat berlakon ada Sabri buang skrip dia, wah confirm atas angin. Tapi itu bukan menafikan yang kita tak boleh buat. Kurang-kurang kita sangkut pelakon lelaki terbaik, pelakon wanita terbaik, itu pun bonus sebab kita dapat produce seseorang yang terbaik kan. Itu consider dah rasa bangga lah. Jadi antara keistimewaan yang membuat kerja teater inilah keakrapan lagi-lagi bila membuat satu produksi itu sendiri. Dan saya rasa saya pernah melibatkan diri bersama teater kami dan saya rasa keakrapan tu betul-betul terjalin. Adakah ini satu keistimewaan atau menjadi penggerak Puan Atin sendiri untuk terus berteater? Saya tak tahu di tempat lain lah. Tapi bagi diri saya, bila kita dah ada satu, daripada festival teater remaja, kita dah ada sikap silaturahim, bonding kita tu kuat lah. Kita menghormati tugas masing-masing. Rasa kita mengenal, bukan sekadar kita mengenal orang tu individu, kita mengenal keluarga, kita mengenal latar belakang, kita selalu kongsi kesukaran kita, masalah kita, sebab tu kita jadi rapat. Bila kita dah rapat tu jadi kita dah lebih memahami, jadi bila kita kerja, perjuangan kita tu jelas apa yang kita nak buat, bukan kita buat kerana kita nak show sendiri, kita nakkan satu glamour ke apa, itu memang tak ada langsung lah dalam minda kita. Itu yang saya rasa menguatkan kita sebab keakraban kita bukan setakat kita nak buat benda seni tu, tapi kerana kita ada sifat menghormati kawan, ada rasa persaudaraan yang kuat, sebab tu kita bertahan lah. Saya rasa dengan keakraban ini juga teater kami dilahirkan pada tahun 1989. Dengan siapakah teater kami ditubuhkan dan mengapa Puan Atin dan juga penaung-penaung yang lain menubuhkan teater kami?
Teater kami ditubuhkan sebab Panggung Negara waktu itu ada pergeseran dari segi kepimpinan. Jadi saya dan teman-teman saya lain 18 orang telah dihalau keluar. 18 18 kesemuanya. Keluarlah, semua kena keluar, masuk kena sign dengan bayi jaga kat situ, bayi sing tu kan. Sekali nak masuk dia kata tak boleh masuk. Kita tak dibenarkan masuk. Kita pun tak tahu kenapa. Punya ada pergeseran dan mereka merasakan kita sebagai orang yang agak bersuara kasar dan diorang tak suka. So Rasa jadi terancam mungkin. Rasa terancam sebab saya tak suka konsep bekerja waktu tu. Kalau orang lama maka dia kena kontrol semua. Kita yang generasi muda ni tak boleh bersuara apa yang kita nak, kita komen, kita nak develop but dia tak nak. So jadi kita telah dianggap kurang ajar, jadi kita disuruh keluar. Keluar tak tahu mana nak pergi. Setahun saya tak tahu apa nak buat, mencari-cari tempat. Berlatih sendiri lah, kita tetap ongoing, kita punya rehearsal pergi kat Fort Canning, ke mana-mana tempat kita rehearsal, tapi kita selalu suka pergi Fort Canning lah. So dari situ saya mengenal kawan teater saya dari Kolam Air, Balai Raya Kolam Air, Roslan Badrun. Dia approach kita lah, dia kata, korang tak ada tempat kan, korang nak bergabung tak dengan kita. Masa tu saya dah mula bergiat dekat Balai Rakyat Bowen CC, bergiat di situ. Tapi kat CC ni masalahnya kita banyak benda yang tak boleh. Masa, kita punya kreativiti, apa yang nak kita buat semua terhad. So kita tak nak, kita nak buat benda yang betul-betul real, yang besar. Tapi bila disekat kita rasa susah. Jadi apa yang kita fikirkan, kita cari ilmu dulu. Kita tengok show-show orang lain, kita ambil proses itu sebagai satu pembelajaran. So dari situ, kemudian bila Roslan approach, kita tak nak, kita berfikir-fikir dulu. Dia kata, kita cuba bergabung buat satu show. Kita try lah. Buat satu show dan okey. Percubaan tu okey. So bila dah okey, dan dia tanya, macam mana kita nak bergabung buat tubuh satu grup tak? Saya cakap boleh, tapi kita mempertikaikan nama lah. So masing-masing tanya apa misi, objektif tu apa semua. So jadi bila kita dah agree, kita ada dalam 11 orang. Yang Panggung Negara tu kena tolak 18 orang tu, yang lain semua akhirnya hilang, cuma tinggal berapa orang je kan. Saya, Ketar, Saleh, Razak Madun, ada dalam berapa orang je yang tinggal. Jadi kita masih tetap maintain lah, nak teruskan. Dan bila Roslan approach, kita bincang, nak tubuhkan, kita agree, kita cari Sidik Sanib sebagai orang yang penaung kita, yang selalu support lah. Actually Cik Sidik Sanib seorang MP yang saya rasa, saya respect lah, dia amat menyokong lah. Kemudian bila kita berbincang untuk carikan nama tu, diorang dari Balai Rakyat Tanah Merah. Kita masa tu dah ada nama anak-anak warisan teater kami. Kita tak tahu nama teater kami tu memang dah ada, tapi ada depan dia warisan. Warisan tu maksudnya kita ni daripada orang-orang yang akan mewarisi teater tu sendiri lah, bakat seni tu sendiri. So jadi bila Roslan approach nak tubuhkan nama, dia kata akan taruh nama teater Tanah Merah, teater kami macam kelakar kan. Tu semua tak kena. So jadi saya cuma cakap, aku cakap ni bukan bias, tapi kalau kau setuju, kita taruhkan teater kami. Teater kami tu, teater kami, kita semualah. Kami-kami, siapa-siapa yang kat teater kami tu, dia lah kan. Jadi dia tak ada teater kau, teater aku, teater dia kan. Tak payah nak cakap nama itu. Jadi bagi kita umumkan tu semua orang. Jadi siapa pun terlibat, makanya kita lah sama-sama. So itulah akhirnya kita agree, okey kita ambil nama kami. Jadi tak ada nak kecil-kecil hati, tak ada nak apa, sebab kita tak rasa bangga, oh ni nama kita punya dulu tau. Tak ada. Kita rasa pasal kita nak kami tu adalah kita-kita. So di situ terbitnya nama kami, mungkin dari segi silaturahim kita nak kekalkan. So maka nama tu timbul. Okey, sekarang ni kita berbual pasal teater kami Cik Tin. Teater kami telah lama ditubuhkan, dan antara ikon-ikon ataupun karya-karya yang pernah dipentaskan adalah karya-karya Pak Samad Said. Dan siapakah lagi ikon-ikon yang pernah teater kami bekerjasama? Tok Haji Sarip Medan satu je bangsawan. Itu pun bagusnya selepas 65 tahun skrip tu tak pernah ditulis. Bila kita pentaskan Indra Bangsawan tu, baru skrip tu pertama kali ditulis selepas 65 tahun. So itu satu kerjasama yang menarik. Ikon prima donna bangsawan saya pernah bekerja, tapi dari segi kesan pandang saya minta nasihat dia apa yang saya tak tahu. Selepas Tok Haji Sarip Medan meninggal, saya disarankan mencari Mak Mina Alias. Dia primadona, dia orang Singapura, tapi dia dah berhijrah ke Malaysia, berkahwin dengan orang Malaysia. Dia ada di Pulau Pinang.
Jadi saya ajak Yaya good researcher untuk saya. Kita pergi ke Penang cari dia, jumpa. Sebelum jumpa dia, saya jumpa Mahmud Jun. Mahmud Jun cakap, lebih baik awak pergi jumpa Mak Mina Alias ni selagi dia sihat. Tapi bila saya dah jumpa Mak Mina Alias, Mahmud Jun pula yang meninggal dulu. Jadi saya jumpa Mak Mina. Dari itu saya diberi banyak ilmu tentang bangsawan. Kadang-kadang saya tak reti nak kecoh-kecoh atau beritahu apa orang tu buat salah, apa orang ni buat salah, sebab saya dah dapat banyak informasi dari Tok Haji Sarip Medan yang saya kena off record, yang saya tak boleh benarkan untuk cakap, cuma saya diberitahu apa sometimes yang nowadays ada info-info ada yang salah sebenarnya. Jadi saya nak cakap pun saya takut, jadi saya membiarkan sahaja, sebab benda tu hanya boleh dicakap dengan kita berbual secara tutup, yang kalau orang tu betul-betul tak, dan saya baru boleh cakap what exactly yang bangsawan Pak Haji Sarip Medan pernah buat dengan dibandingkan certain people yang mengatakan dia ikon. Sebenarnya tak. Jadi Pak Haji Sarip Medan juga telah dipergunakan oleh certain people yang menginginkan satu nama. Jadi ini semua orang-orang yang saya rasa saya respect dari segi ilmu saya dapat. Tok Haji, Mak Mina Alias. Okay, kalau kita cakap pasal Tuan Samad Said sendiri, memang karya-karyanya sinonim dengan teater kami. Okey, kenapa Puan Natin sendiri minat dengan karya-karya Samad Said? Pasal dia cerita yang betul. Cerita dia banyak sejarah, banyak pendidikan, banyak bahasa yang tersirat dari apa yang tersurat. Dan dia adalah orang yang pertama menerima teater kami. Bila teater kami itu bukan kita cari skrip. Kita approach penulis Singapura, semua tak nak. Diorang kata skrip ni tak boleh kasih kita. Skrip ni hanya untuk pengarah ni, penulis ni untuk pengarah ni. Jadi kita yang baru ni diorang menafikan kita punya kebolehan. Jadi kita pergi library cari buku apa nak cari nak untuk buat first persembahan. Jadi Ketua cakap, kau dah baca buku Wira Bukit? I said, belum. Kau baca dulu. Bila dah baca, cakap, cerita ni berat tapi bagus lah. Bahasa dia gila lah. Cim betul lah. Macam mana? Cakap. Tapi ni Pak Samadnya, macam mana? Kita belum jumpa Pak Samad secara individu sebelum tu. Kita belum berkenal rapat lagi. So, kata apa kata kita naik KL, kita jumpa dia. So, Roslan kau uruskan lah, kita boleh jumpa tak? So, Roslan uruskan, kita pergi jumpa Pak Samad kat kantin Dewan Bahasa. Masa tu dia belum mogok seni. Dia banyak mogok-mogok macam tu ni. Jadi bila saya jumpa dia, kita cakaplah apa yang kita inginkan dan dia benarkan. So bila dia dah benarkan, kita mulakan rehearsal. Bila kita dah masuk nak buat production, dia mogok seni. Jadi dia tak boleh hadir bila ada pementasan, tapi dia hadir waktu kita buat full dress rehearsal. So dia beri feedback apa yang kita buat. Kenapa Pak Samad menjadi semacam satu ikon yang kuat pada kita, sebab bila orang menafikan dia walaupun dia dilahirkan di Melaka, dia besarkan di Singapura, pendidikan kat sini, banyak knowledge dekat Singapura ni dia ada. So dia sastrawan tau, tapi dia boleh terima kita. Tapi penulis kat Singapura kenapa tak boleh terima kita? Dia tidak cakap pun awak daripada mana, apa awak punya persembahan, bagaimana, apa award menang ke apa, dia tak pernah tanya. Dia sejujurnya menerima kita dan dia leave it to us to buat. Cuma dia kata satu yang saya kena kekal sekarang, jangan merombak. Jangan menukar apa yang dia tulis. Jadi saya rasa saya patuh lah. Kirakan anak murid, amanah dia saya pegang sampai sekarang. So jadi dari situ saya rasa Pak Samad lah kenapa Wira Bukit. Kemudian saya ajak dia involve juga bila saya buat Dekon Lazrimi On. Lazrimi On tu datang buku Sungai Mengalir Lesu, petikan, dia buat monolog dan tu memang mencabar. So saya approach Zamri Abdul Fattah buat, dan Pak Samad saya masukkan sikit dalam The Element. Kalau betul bekerja memang Pak Samad je lah. Kalau penulis lain diorang dah tak ada kan, macam saya ambil naskah Ribut, Thunderstorm, Chow Yu, orangnya mana ada lagi. Kan, habis naskah Rashomon, mana saya dapat berjumpa orang tu. Tapi kita kena belajar kena tahu siapa penulis tu, latar belakang dia. Sebab daripada karakter penulis tu, saya rasa kita boleh tangkap apa yang dia nak sampaikan. Sebab macam mana pun penulis tu tak boleh lari, diri dia ada dalam cerita itu. Itu yang saya rasa saya belajar daripada Pak Samad. Itu yang kita berbual pasal ikon yang pernah bekerjasama dengan teater kami. Dan secara tidak langsung teater kami, mungkin Cik Tin sudah tahu, telah melahirkan banyak bakat-bakat atau pelakon-pelakon yang hebat. Alhamdulillah. Dalam pendirian Puan Natin sendiri, siapakah
yang terhebat dalam pelakon-pelakon yang hebat-hebat ni? Tak Yang boleh. mungkin betul-betul stand out lah. Susah sebab bagi saya setiap pelakon yang saya bekerja dia ada keistimewaan. Saya tak boleh bias tau. Semua pelakon tu saya rasa bagus. Even yang tak berlakon under saya tapi saya scout talent dia. Saya respect dia lah. Fendi Ibrahim. Saya scout talent dia waktu dia buat Anak Melayu. Belum Anak Melayu lagi. Dia Festival Teater Remaja. Lepas tu saya tengok, lepas ni budak ni nak pergi mana? Jadi saya approach dia. Jadi saya kumpulkan Nur Effendi Ibrahim, Alin, Ariati, Sani Hussein, Rosita Hussein, Siti Hajar, Nizam, Junaina, Kak Jumbilun lah yang orang panggil. Saya kumpulkan dia orang buat satu production untuk dia orang. Jadi Fendi Ibrahim ni walaupun selepas dia banyak argue dengan saya, tapi saya suka sebab argue dia tu sesuatu yang positif. Dia selalu sebab dia lebih kepada eksperimental. Saya lebih kepada historical, drama-drama yang berat-berat. Itu saya rasa kekuatan saya dan yang saya suka. Jadi kita bercanggah. Tapi dari segi bercanggah tu pun akhirnya kita masih boleh bekerjasama yang bagus. Saya respect dia sebab dia tak lupa di mana bumi dia pijak. Nur Effendi Ibrahim. Yang lain-lain tu kalau saya cakap memang saya dapat melahirkan Alin Mosbit, Ariati Mohmin, Ariati Tek Papa, sekarang Sani Hussein, Rosita Hussein, Siti Hajar, awak sendiri. Siapa lagi? Ramai lah, Amy Kecil. Saya cuma dapat rasa saya bangga tengok diorang keluar, diorang tetap sukses. Even yang tak jadi pelakon yang bekerja di bahagian belakang pentas pun sukses sebagai Pereka Tata Cahaya. Diorang somebody lah. Bagi saya itu cukup. Saya tak rasa. Tapi kalau nak cakap selesa, saya melihat cerita. Pelakon yang ini, okey contoh Ariati amat sinonim dengan Lantai Pinky. Saya suka sekali dia dengan cerita tu. Saya juga suka dia bila Salina. Alin Mosbit, dia ada sesuatu sikap yang agak lebih berani. Pun saya suka sebab dia selalu akan share dengan saya idea-idea yang kadang mencabar. So saya rasa ini sesuatu yang menarik. Alin Mosbit. Kemudian siapa lagi? Sani Hussein, seorang pelakon yang tak tahu buat kerja belakang pentas. Dia kena colored dan dia muka merah padam cakap tak apa Sani, tak boleh jadi kru yang terbaik, tak apa, make sure you become a good actor. Dan alhamdulillah dia pun good actor. Bagi saya orang-orang seperti ni, Sani Hussein dia amat dedikasi, dia punctual, dia lekas hafal skrip. Rosita Hussein seorang pelakon yang ada tersendiri tau. Bila saya buat Rashomon dengan dia jadi isteri kan, watak jadi isteri. Dia amat unik tau. Dan jadi saya nak pilih siapa, saya susah. Sebab bagi saya siapa yang pernah bekerja dengan saya, semua ada keistimewaan tersendiri. Saya pun pernah bekerja dengan Reza, saya suka. Dia tahu, dia boleh baca apa yang saya nak. Gerak atau apa dia dapat tangkap, dia cepat. So kreativiti dia tu amat luas. Tapi sayang tak, orang TV tak nampak bakat. Kadang saya selalu cakap dengan dia, orang TV tak nampak bakat si Reza ni, dia good actor tau. Teater ke TV, sebab dia orang tidak mencari punca kat mana dia punya kebolehan dia yang memberikan jodoh dia untuk dia menyela. He's good actually, tapi itu ada beberapa kekesalan saya lihat, dia ni bagus tapi kenapa kat TV? Sebab busuk-busuk pun saya tetap akan tengok TV dan tengok whatever talent yang akan keluar. Saya perhatikan, tapi itu yang saya rasa kekesalan tu sedikit je lah. Orang-orang yang bagus tu kadang tidak dilihat kebolehan mereka yang sebenar. Mungkin saya bias, mungkin tidak. Sebab bagi saya itu nyata. Jadi bagi saya setiap orang pelakon yang terlibat dengan saya, memang bagi saya dia orang tu adalah seseorang yang penting bagi saya. Dan saya menghormati semua antara mereka. Okey, Puan Natin, kalau kita lihat teater kami adalah syarikat teater Melayu profesional yang pertama dari dan juga kumpulan teater yang pertama disokong oleh Majlis Seni Kebangsaan. Kenapa teater kami menukar statusnya dari persatuan ke syarikat berhad? Okey, waktu kita mula ditubuhkan, kita dah memang feeling nak profesional sebab kita nak fokus teater je. Sebab kita dah melihat
di Singapura banyak persatuan-persatuan dan persatuan tu banyak aktiviti dan tak fokus. Kadang diorang terlebih pada tarian, diorang tak terlebih pada teaternya sendiri. Yang ada DK Barat, ada silat. Jadi kat mana yang diorang nak fokus? Mungkin persatuan tu dia lebih kepada menyatukan apa-apa aktiviti. Tapi bagi kita yang berapa orang ni, kita lebih rasa kita nak fokus teater. Kenapa tak ada satu grup teater je? Kenapa mesti nak ada ni lah, itu semua dicampur aduk. Jadi sebab tu waktu kita ditubuhkan je, target kita memang nak go professional. Jadi kita kena buktikan dulu kehadiran kita tu pada masyarakat yang kita ni boleh menangani tugas yang berat. Dari situ proses kita pun apply juga untuk professional dan kita dapat. So bila dapat tu memang kita diberi peruntukan untuk develop company supaya kita dapat bergerak dengan lebih aktif lah. Dan sejarah teater kami agak luas Antaranya ialah teater kami pernah dilanda krisis kewangan. Dan kenapa Puan Atin sendiri teruskan dengan kecekalan tu dan tidak saja menutup teater kami apabila dilanda krisis tu sendiri? Sebab saya tahu saya boleh buat teater. Saya tahu ini kebolehan saya yang saya jangan berhenti. Semua pun, apa pun yang masyarakat atau manusia nak lakukan, mesti ada kegagalan, ada turun naik dia. Sama juga macam syarikat-syarikat yang membuat bisnes pun ada turun naik dia. So, teater pun ada, di teater kami pun ada masalah yang melanda bila, maaf cakap, soal penyelarasan. Saya ni lebih fokus kepada arahan production aja. Saya tak fikir, saya langsung tak tahu menahu soal admin. Saya fokus pentadbiran, saya memang tak ambil tahu, saya lebih tahu planning berapa tahun untuk buat apa show saya akan cari apa cerita yang sesuai untuk dipentaskan. Soal pentadbiran bukan bidang kuasa saya, tapi bila berlaku permasalahan tu dia macam satu tamparan lah, dia buka mata saya. Di situ saya dapat lihat siapa kawan, siapa lawan, siapa yang nak membantu, siapa yang melarikan diri. Tapi 2 bulan saya lost lah, saya tak tahu apa nak buat. Saya ikut kakak saya je berbual, diorang pergi mana-mana. Diorang melayankan lah, dan saya share with my sister. Dan diorang alhamdulillah macam memberi nasihat yang baik lah. Diorang tak cakap, dah lah kau tutup kedai sudah. Cuma diorang nak faham apa masalah sebenarnya ni. Dan bila saya ceritakan mak diorang pun, dah gitu sekali terperanjat. So, jadi kalau saya sendiri macam mana terpukul sebab kita dah macam adik-beradik, kita dah macam keluarga dan saya terlalu percaya. Jadi siapa-siapa pun now kalau bekerja dalam satu syarikat kena ambil tahu, tak boleh cakap okey kita dah macam adik-beradik, maka kita tak nak melihat di bahagian-bahagian. Kita kena beri perhatian. Bukan kita nak berkira tapi kita nak benda tu betul. So dari situ saya memikir apa jalan saya kena buat. Saya cuba contact Hairi. Hairi ada kat Melbourne. Hairi part of kita punya geng dulu kan. So cakap Hairi, saya ceritakan, cakap boleh tak balik sini tolong Kak Lima to do something lah, because now I tak tahu apa nak start pada mana. So jadi kawan dia yang di sana, Profesor David, cakap dengan Hairi, you balik, you tolong Kak Lima. So jadi Hairi balik. 2 minggu tu kita bongkarlah file-file dengan Hairi sarankan. So Lalifa tiba-tiba timbul kan, sebab belum tu dia dah jadi school talent. So dia keluar, dia datang, Yusof Atan, saya tak akan lupa juga nama dia. Dia pun datang kat teater kami, sama-sama tolong cek balik apa-apa masalah kat situ dari segi kita punya pentadbiran lah. So dari situ saya terpaksa berjumpa NAC minta nasihat. So dia hantar Ensign Yang untuk cek kita punya account semua everything. So dia memberi nasihat, saya masih simpan file dia, nasihat dia apa yang saya harus buat. So masalah di situ, makanya saya kena fikirkan sekarang saya tak boleh hanya nak direct aja. Saya kena ambil tahu soal pentadbiran. So itu memang satu perkara yang ada hikmahnya. Di sebalik kejadian yang buruk ada hikmahnya. Saya menjadi seorang yang lebih pandai dari segi menguasai, mengatur, menyusun keuangan. Saya hanya akan bekerja dengan pelakon atau sesiapa yang berani mengambil ini yang saya boleh kasih. Saya tak boleh kasih apa yang pelakon tu minta sebab saya bekerja dengan bajet yang saya ada. Saya tak boleh cakap okey boleh tapi saya tak boleh bayar. Kalau nak ambil, kalau tak nak saya cari orang yang boleh. Jadi selama 15 tahun Puan Atin sendiri bersama Dalifah Syaril sebagai tulang belakang
melunaskan ataupun menyelesaikan masalah kewangan ni. Selain daripada Dalifah, ada tak siapa-siapa lagi yang membantu? Syafi'i lah. Syafi'i Seri. Dia orang yang selalu rujuk juga. Saya, Dalifah dengan dia 3 orang. Dia ada part of director kan. So Ruslan dah tak boleh lagi bergiat sebab dia betul-betul lost. Dia tak ada confident walaupun saya cakap marilah sama-sama dengan aku. Tapi dia kata dia tak kuat semangat lah. Dia kata dia tak boleh. Kau boleh, aku tak boleh. Cakap, tak boleh macam gitu lah. Mungkin saya bertahan sebab jiwa saya kat situ lah. Teater tu macam dah jadi makanan tau. Dia dah tak boleh. Kalau saya tak buat teater, saya tahu apa aku nak buat kan. Kadang saya terfikir juga tak apa aku. Kadang berbuat kelakar dengan Dalifah. Cik Tin ingat nanti kalau dah tak boleh, Cik Tin nak involve kat rumah orang tua-tua. Ajar orang tua-tua buat teater. Nanti dia dah ketahukan apa je Cik Tin cakap betul apa. Dan selagi kalau nanti kita diam, kita boleh jadi nyanyuk tau. So baik do something, buat aktiviti kat rumah orang tua-tua. Boleh kan Dalifah? Because Cik Tin rasa kalau tak buat teater, Cik Tin tak boleh buat benda lain lah. Benda ni yang Cik Tin rasa anugerah yang dah diberi. I still, walaupun sekarang usia dah 57 but I still rasa macam mudah selalu untuk buat benda ni. Selalu merasa gairah dengan cabaran-cabaran. Mungkin juga Cik Tin banyak bekerja dengan budak-budak muda. Jadi Cik Tin tak rasa ketuaan tu. Ketuaan tu hanya bila rasa masa yang dah berlalu ini dah buat. Terasa ketuaannya tu bila dah rasa semakin penat. Tapi tetap rasa muda dengan apa yang nak saya buat. Bekerja dengan budak-budak muda ni kasih satu semangat, satu energi yang selalu segar lah bagi Cik Tin. Jadi daripada masalah tu sendiri, Cik Tin agaknya berada dalam keadaan kemurungan ya. Lepas tu apabila setelah bersusah payah dapat melunaskan hutang-hutang tu sendiri, apakah perasaan Cik Tin? Adakah ia satu beban yang dipikul selama ini telah lenyap begitu saja? Bagaimanakah perasaan ketika itu? Macam ni kalau cakap dengan Dalifah selalu kita share. Pasal Cik Tin terpaksa melakarkan setiap profit yang ada dari buat production tu bayar debt-debt yang ada. Bila benda tu settle, Cik Tin pun tak sadar bila akan settle tau. Cuma Cik Tin tak rasa plan. Sebab Cik Tin terpaksa susunkan sebab orang yang menuntut tu macam dah tak boleh sabar. So jadi Cik Tin pun faham situasi dia. Jadi Cik Tin kena selesaikan walaupun itu bukan salah Dalifah atau salah saya, tapi kita cuba selesaikan. Bila selesaikan Cik Tin tak perasan tau. Sampai Dalifah cakap, Cik Tin, ini last tau. Kita settle. Dengar gitu rasanya wah. Bahagianya rasanya dah macam kena gari tu dah macam dilepaskan, dah rasa sebebas-bebasnya. Wah, Dalifah happynya itulah. So alhamdulillah. So jadi kita boleh planning apa next yang kita nak buat. Kalau duit tu kita gunakan sebenarnya untuk bayar, kita gunakan duit tu juga kita anggap sebagai satu hutang di mana kita gunakan untuk benda-benda yang penting. Jadi kita kena susun langkah seterusnya. Maksudnya bila dah habis tu jangan still ingat yang kita harus ada some money to put aside untuk dalam keadaan-keadaan yang terdesak. Kita harus gunakan duit tu lah. So rasanya lega lah. Rasanya selega-leganya lah. Rasanya macam dah tak ada beban yang nak menyakitkan kepala, fikirkan macam mana nak bayar. Tapi alhamdulillah lah. Dia banyak mengajar kita kesabaran lah. Cik Tin tak tahu macam mana Cik Tin boleh bersabar untuk berapa tahun tu untuk settlekan benda tu. So rasanya alhamdulillah lah. Saya pun ucapkan tahniah lah Cik Tin. Terima kasih alhamdulillah. Dapat ini satu pengajaran lah buat kita semua. Kecekalan tu penting. Dan untuk betul-betul mempunyai visi apa yang kita hendak dan kita teruskan visi itu sendiri. Soalan terakhir bagi segmen ni, saya nak tanya, apakah pendapat Puan Atin sendiri tentang dunia teater Melayu Singapura? Itu soalan pertama saya. Apakah kita mempunyai industri yang tersendiri dan adakah ia akan mati pada satu hari nanti? Pada pandangan Atin Ahmad sendiri. Itu soalan yang pun saya selalu fikirkan juga. Untuk soalan yang pertama tadi, apa teater kami? Apa pandangan tentang dunia teater Melayu Singapura? Pandangan untuk dunia teater Melayu Singapura. Dia ada, tapi kalau tak dijaga hilang. Sebab yang aktif buat teater kami dengan teater Ikan Matra. Teater kami dia lebih fokus pada teater Melayu.
I think the only teater Melayu yang fokus teater Melayu, bahasa Melayu. Dan teater kami dengan tidak menunggu bulan bahasa untuk buat teater Melayu. Teater Eka Matra aktif juga, memang aktif, tapi kecenderungan kepada teater Melayu tu dia dah macam 50-50. Dia dah dui bahasa, sometimes dia lebih buat pada teater Inggeris juga. Jadi dengan sendirinya Melayu tu dah akan pupus sedikit demi sedikit. Kebimbangan tu saya suarakan juga kepada teman-teman daripada Eka Matra. Jangan hilangkanlah, sebab saya rasa sekarang beban tu macam saya pikul samalah, sebab kalau di teater kami sendiri tak praktikan untuk buat teater Melayu tu hilang. Dan teater artistik ada dengan tak ada juga pergerakan mereka. Sri Wana suatu grup persatuan yang saya amat kagum, tapi sekarang dah tak bergerak aktif dengan teater Melayu. Diorang lebih menyelah pada tarian. Perkumpulan seni pun sama, Bani Buang dah tak ada, diorang hilang arah. Diorang dah tak boleh bergerak sebagaimana adanya arwah Bani Buang tu sendiri. Nadi Putra ada. Tapi Nadi Putra pun juga kehilangan sentuhannya bila dia tidak bersama Sri Wana. Dia pernah tubuhkan teater Nadi tapi tak bertahan lama, dan sekarang Nadi Putra bersama Teater 2000 di Sisi Tampines. Tapi saya melihat itu juga menghadkan kreativiti dia, sebab tempat tu sendiri persatuan kan. Sisi ini tidak memberi banyak ruang. Even dia diberi tempat khas black box di Tampines Family School oleh Mas Agus, tapi masih punya terbatasan ruang untuk dia menggunakan tempat tu, dan itu juga menyekat. Dan saya merasakan Nadi kehilangan penyokong dia yang kuat. Kalau dulu dia mendapat sokongan paling kuat sekali dengan Encik Gani, arwahnya. Arwahnya tu banyak menyokong, membantu beliau untuk berkarya dengan lebih hebat. Tapi sekarang dia semakin hilang. Dan saya selalu juga kadang kalau ada kesempatan dapat berbual dengan Encik Nadi, kita selalu share juga. Saya share apa yang saya ada, dia share juga apa yang ada. Dan saya tahu dia nak buat bangsawan. Saya harap bangsawan dia tu akan jadi kenyataan, sebab ada juga pihak yang mungkin masih ragu-ragu jadi tak jadi Radin Mas tu. Saya harap dia jadi. Jadi saya melihat kebimbangan di situ. Kita masih wujud tapi kita makin nak hilang. Tu yang membimbang saya. Even sekarang saya develop a new talent, saya cuba buat mentorship showcase untuk youngster to develop kebolehan diorang. At the same time saya bilang, ingat ni fokus Melayu. Even korang buat skrip, sebab saya tahu sekarang TV pun buat skrip menggunakan bahasa Inggeris. Tapi bila berlakon nak kena cakap bahasa Melayu, nak kena translate. Sebab saya pernah terlibat dengan Screenbox untuk telemovie Hanyut. Dia suruh saya buat satu untuk telemovie tu. Bila saya dah buat, diorang tukar ke dalam bahasa Inggeris. Saya fikir, asal nak kena tukar So bila pelakon tu nak berlakon, nak kena translate bahasa Melayu balik. So ini, sedangkan kalau bekerjasama mungkin bila kru tu ada bahasa asing, mungkin masalah dari segi pemahaman apa nak buat. Tapi kalau saya cakap itu, saya fikir zaman waktu saya terlibat dengan kat TV lah, dengan SBC ke RTS, dulu pun bahasa Melayu aja tak ada. Ada kru dia juga bangsa asing yang buat apa camera work yang diorang nak kena bikin technical, tapi tak ada jadi satu masalah. Kenapa kita sekarang, generasi sekarang makin pupuskan hal-hal bahasa tu juga menyekatkan kembangnya Melayu tu sendiri, bahasa Melayu tu sendiri. Itu yang membimbangkan saya, sebab kalau teater kami tak bekerja keras untuk mempertahankan bahasa tu sendiri untuk teater Melayu, saya rasa dia akan hilang lah. Memang tak akan ada lah. Kalau ada pun dia mungkin akan ada transition dia more tu pada teater Inggeris. Kenapa saya fokus pada Melayu je? Teater Inggeris kat Singapura dah banyak. Dan persaingan dia pun hebat, dan diorang pun ada sokongan padu dari segi keuangan, korporat yang akan kasih. Tapi kita Melayu ni untuk mendapatkan 1,200 dari pihak tertentu, contohnya Mendaki ke, permintaannya pun agak lebih dari apa yang dia bagi. Agak sukar. Sebab tu saya suka bekerja sendiri dengan meminta bantuan dari NSC, Advance ke mana-mana badan yang sedia membantu. Itu yang bagi saya menyekatkan teater Melayu untuk berkembang. Tapi saya tahu banyak anak-anak muda sekarang yang berminat untuk teruskan, tapi kita kena mendorong mereka lah untuk mempertahankan satu bahasa itu sendiri. Terima kasih, Puan Atin.